لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hidupkanlah takwa di dalam cara hidup kita di mana sahaja kita berada. Siapa yang bertakwa kepada Allah menunjukkan bahawa itulah orang yang berjaya di dunia, lebih-lebih lagi berjaya di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak ada takwa kepada Allah adalah orang yang rugi. Rugi serugi-ruginya. Apatah lagi rugi di akhirat, yang Allah Ta'ala firman: Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya orang rugi ialah orang yang rugi dirinya dan ahli keluarganya ataupun pengikut-pengikutnya. Bila tu? Rugi di hari kiamat. Walaupun nampak berjaya di dunia, tetapi tetap mereka adalah sebagai orang rugi, golongan yang rugi di hari kiamat. Allah Ta'ala tanya sekali lagi: ala dzalika huwal khusranul mubin. Tidakkah itu suatu kerugian yang nyata, yang jelas? Maka saya beri peringatan kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, janganlah kita masuk di dalam orang-orang rugi. Bila kita tidak masuk dalam golongan rugi, kita semua diwajib supaya masuk di dalam golongan orang-orang yang berjaya, yang Allah Subhanahu wa taala royak pada awal-awal suratul Baqarah: ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat kejayaan. Maka bagaimanakah kita nak mendapat kejayaan? Memang menjadi suatu tanda tanya dalam hidup kita. Macam mana kita nak berjaya? Jawapannya semua ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar beriman, yang benar-benar taat kepada Allah, berbakti kepada Allah dengan mengerja segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta dengan kita berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Nabi di mana sahaja kita berada. Itulah dinamakan orang yang berjaya. Di samping itu, ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian,
ingin saya kemukakan kepada kita semua dalam khutbah yang pertama pada hari ini, hubungnya dengan peribadi. Peribadi kalau diterjemuh ke bahasa Sia iaitunya bukhali kaphab. Yang ada pada seseorang memang menunjukkan bahawa itulah inti hidupnya yang sebenar. Cuba kita perhati diri kita sendiri, hadirin yang dikasihi sekalian. Akhlak kita macam mana? Peribadi kita macam mana? Maka macam itulah pahami kita, pendirian kita, ilmu kita dan semua gerak-geri yang menunjukkan bahawa itu adalah rumusan daripada apa yang kita belajar, kita reti, kita insaf duduk di peribadi kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala puji Nabi SAW sebagai seorang yang mempunyai akhlak yang mulia dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ialah orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Kalaulah Allah puji Nabi sebagai seorang Rasul yang mempunyai akhlak yang mulia, maka tak dapat tidak. Artinya mesti kita sebagai ummah Nabi SAW kena ikut akhlak Nabi. Bukan saja ikut amal ibadat ataupun sebahagian mana yang kita suka, yang kita kena, kita turut. Tapi hendaklah kita ikut semua jejak langkah yang diajarkan oleh Nabi, yang ditunjuk contoh sebagai qudwah hasanah, uswah hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka itulah Nabi nak supaya umat dia setiap orang berakhlak yang mulia. Seperti mana yang Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ada di dalam satu hadis lagi, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkit adalah untuk menyempurnakan kebaikan, kemuliaan akhlak. Jadi inti hidup seseorang ada pada akhlaknya. Cuba kita perhati hadirin yang dikasihi sekalian. Orang yang begitu ramai di atas muka dunia memang tak serupa. Allah Ta'ala buat manusia walaupun rupa bentuk dia hampir-hampir nak serupa, tapi umumnya dikatakan manusia serupa. Seperti bahasa Sia, subhasit Sia katanya, kon rau เหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน. เหมือนกัน dalam artinya orang kita ada telinga, ada mata, ada anggota di dalam tubuh badan dia. แต่ไม่เหมือนกัน adalah memberi arti yang sangat besar, iaitunya tidak serupa. Walaupun rupa parah dia pun tak serupa. Apatah lagi nak wis serupa semua perasaan, hati, akal, fikiran, memang tak serupa. Tapi kalau sekiranya kita pakai ambil hak Allah Ta'ala royak, hak Nabi royak, mari bentuk tubuh badan kita, pahami kita, akal, fikiran kita, semua gerak-geri kita, insya-Allah orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai orang mulia di atas muka dunia, dikatakan orang itu adanya sifat taqwa dan adanya sifat akhlak yang baik. Alhamdulillah, kita semua faham bahawa Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan, rupa parah, harta benda, tetapi Allah Ta'ala melihat hati dan takwa yang ada pada seseorang. Ini memang menjadi suatu kenyataan. Bagaimana kita nak jadi kita berakhlak mulia? Bagaimana kita nak jadi kita bertakwa kepada Allah? Memang satu perkara yang ingin juga saya kemukakan kepada kita, iaitunya insaf. Dalam bahasa Sia ia panggil cit samnek. Inilah yang menjadi suatu perkara yang mesti kita kena royak kepada diri kita, melalui kita muhasabah, melalui kita fikir dan kita hitung apa sahaja yang kita kena beki. Cuba kita tanya diri kita sendiri, hadirin yang dikasihi sekalian, gapo retik kita berperang, gapo retik kita kena beki,
Dalam kehidupan setiap manusia yang dinamakan insan ataupun manusia biasa, memang tidak ada kesempurnaan pada diri dia. Tapi kita usaha ke arah nak jadi sempurna memang ada. Setiap hari kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup kita sempurna, supaya kita lebih baik. Kita minta dengan Allah dalam satu doa, wa aslih li sya'ni kullah. Baikkanlah kehidupan aku, urusan hidup aku ya Allah semuanya. Alhamdulillah. Kalaulah mana-mana orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang berharga dan bergeliga di dalam kehidupan dia, memang itulah yang dikatakan manusia yang sempurna dalam hidup. Memang kita nak pergi sempurna 100%, tak mungkin sama sekali. Tapi marilah saya seru diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakak-pakak bentuk diri kita, fahami kita, melalui kita kena belajar, kena amal, kena berakhlak mulia, kena bertakwa kepada Allah, kena bersifat yang baik-baik, semua sifat baik yang mulia marilah kita pakak guna di dalam hidup kita, dan kita kena jauh daripada sifat buruk. Semua akhlak-akhlak yang tak baik buai daripada hidup kita. Nabi SAW ada puji seorang sahabatnya namanya Al-Munzir Al-Ashaj radhiyallahu anhu. Nabi katanya, inna fika khallataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anatu. Qal ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima? Qal balillahu jabalaka alaihima. Qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Hadis ada di dalam Sunan Abu Daud nombor 5225. Maksudnya Nabi sebut kepada sahabat dia, sesungguhnya engkau mempunyai dua sifat yang dikasihi oleh Allah, iaitunya sabar dan tidak tergesa-gesa. Maknanya tak gaduh, tak ada cepat di dalam buat keputusan, ataupun tak, maknanya orang tu orang sukum rokop. Selain daripada sabar, dia berhati-hati di dalam buat satu-satu perkara. Ni Allah Ta'ala, ni Rasulullah puji seorang sahabat. Lalu itulah sahabat ni tanya juga, tanya Nabi selalu dah, wahai Rasulullah, adakah dua sifat itu aku buat-buat, atau adakah Allah yang memberikan kedua-duanya kepadaku? Alhamdulillah, Rasulullah menjawab, Allah lah yang memberikan kedua sifat itu kepadamu. Maka Al-Munzir berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kedua-dua sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Supaya kita dek saing gimarilah hadirin yang dikasihi sekalian. Cuba kita gambar hak ning hak Rasulullah puji sahabat dia. Kita orang dek saing mari lama-lama, kadang-kadang kita puji saing kita. Aku tahu mung orang baik, aku tahu mung orang sabar, aku duk saing dengan mung mari selama ni, aku tahu sifatmu pasal mana. Kita kalau sekiranya saing kita puji kita, kita ada sifat mulia, alhamdulillah, kita berasa bangga dan gembira. Apatah lagi Rasulullah SAW puji sahabat dia, inilah menunjukkan bahawa Rasulullah kenal sungguh seorang sahabat ni. Kita pun macam itulah. Walaupun tak ada orang puji kita, dan kita pun tak ada nak orang puji kita, tapi kita Allah Ta'ala puji kita. Puji tang om dengan kita bersifat baik dan mulia, itulah yang menunjukkan bahawa orang-orang yang sifat mulia ada pada diri dia, menunjukkan bahawa dia akan menjadi ahli syurga. Salah satu daripada
yang ditunjuk, yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi bersabda di dalam suatu hadis, Nabi katanya di dalam syurga adanya beberapa bilik. Bilik yang perung. Orang duduk dalam nampak orang duduk luar, orang duduk luar nampak orang duduk dalam. Sahabat orang Badawi bangun depan Nabi. Liman hiya ya Rasulullah? Bagi siapa tu bilik? Duduk di dalam syurga dah, tapi boleh duduk di dalam bilik lebih daripada VVIP lagi. Nabi katanya, liman atabal kalam, bagi orang yang kecek baik. Wa at'amat ta'am, orang yang selalunya beri makan ni. Wa qama al-lail wan nasu niyam, bagi orang yang sentiasa bangun di waktu malam, iaitunya munajat, semaya tahajud, istighfar, bertaubat ketika orang ramai sedang duk tidur. Alhamdulillah, kalaulah kita menjadi orang yang kecek baik, hati murah, dan sentiasa kau cicai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan beristighfar, semaya tahajud, dan selalunya rapat diri kita dengan Allah, itulah kita semua insya-Allah dinamakan wati ahli syurga. Dan memang hak sungguh pun kita nak macam tu, sebab orang duduk di dalam syurga semuanya orang baik. Allah Ta'ala tak boleh masuk di dalam syurga orang berdosa. Orang yang tidak ada maksiat, orang itulah boleh duduk dalam syurga. Sebaliknya orang duduk dalam neraka, hadirin yang dikasihi sekalian, semua kita pakat tahu belaka bahawa orang duduk di dalam neraka iaitunya orang berdosa, orang syirik, orang kafir, orang munafik, dan termasuknya orang-orang Islam yang mati dosa dia lebih banyak daripada pahala. Itulah kalau nak kata pribadi seorang Muslim, kita nak tengok mana? Tengok pada percakapan dia, perbuatan dia, kelakuan dia, dan semua gerak-geri dia. Semoga kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang baik, dan berbudi pekerti yang baik sesama manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wal iman wa kafa bihima min a'zamin ni'am wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah wa usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่รักทุกท่าน ในคุตบะห์ที่2ผมขออนุญาตพูดภาษาไทยสั้นๆเพื่อเป็นการสะกิดตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะในศาสนาของเราสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยึดมั่นกับหลักคำสอนของศาสนาการตัซกีรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในอัลกุรอานว่าวะซักกิรฟะอินนัซซิกรอตันฟะอุลมุอ์มินีน
จงตักเตือนเถิดเพราะการตักเตือนนั้นย่อมเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผมขอตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านว่าการเนียดการอาซามของแต่ละคนนั้นย่อมยิ่งใหญ่จนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษหนึ่งว่านิยะตุลมุมินค็อยรุนมินอามัลิเนียดของมุมินคนหนึ่งนั้นดีกว่าหรือประเสริฐกว่าการปฏิบัติของเขาถึงแม้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการปฏิบัตินั้นย่อมเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่เขาอยากจะกระทำอยากจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งแต่ในเมื่อเราดูย้อนหลังเบื้องหลังของการปฏิบัติสิ่งหนึ่งนั้นย่อมมาจากหัวใจที่ได้ตัดสินว่าฉันจะปฏิบัติสิ่งนั้นหรือฉันจะไม่ปฏิบัติสิ่งนี้นบีสนับสนุนให้ทุกคนนั้นทำความดีและก็อาซามที่จะทำความดีเสมอเช่นเดียวกันในชีวิตเราพี่น้องครับความดีย่อมมีมากมายแม้กระทั่งเราอาซามเราเนียดที่จะทำสิ่งนั้นถึงแม้เมื่อถึงเวลาจริงๆเราอาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่อาซามของเราเนียดของเรานั้นยังอยู่ในใจยังอยู่ในความรู้สึกหากมีโอกาสมีเวลาเราจะปฏิบัติเราจะทำในสิ่งนั้นดังนั้นพี่น้องครับผมขอเชิญชวนพี่น้องที่รักทุกท่านให้อาซามให้เนียดสิ่งที่ดีงามทั้งหลายถึงแม้สิ่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กไม่ได้อยู่ที่การประกอบอิบาดะห์เพียงอย่างเดียวแต่ความดีนั้นอยู่กับตัวเราเองและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อนมนุษย์เรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะอยู่ในกรอบของการประกอบอิบาดะห์แต่กับเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามมนุษย์ก็คือมนุษย์ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและก็ให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มุสลิมเราในหมู่พี่น้องของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกความเป็นพี่น้องอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นเป็นพี่น้องกันและเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกที่อยู่บนโลกนี้ที่หลากหลายด้วยความเชื่อศรัทธาและวิถีชีวิตที่อาจไม่เหมือนกันแต่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะละกัดกัรรัมนาบะนีอาดัมเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัมคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือมนุษย์เหมือนกันเหมือนกับเราอาจจะแตกต่างในเรื่องการศรัทธาและวิถีชีวิตเราก็พยายามที่จะเชิญชวนคนเหล่านั้นและคนทั่วโลกมาเข้าใจอิสลามกันเถิดมาทำความดีเถิดมาร่วมทำสิ่งที่เป็นบารอกัตสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเพื่อเราจะได้มีสุขทั้งโลกนี้และอาคิเราะห์และมุสลิมทุกคนย่อมเชื่อย่อมศรัทธาว่าการที่จะก้าวสู่สวนสวรรค์นั้นย่อมจะต้องมีอีหม่านย่อมจะต้องมีศรัทธาอยู่ในวิถีชีวิตของเรานั่นแหละคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงและพร้อมที่จะไปพำนักในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ดังที่พระองค์ได้ตรัสในหลายๆอายะห์ว่าในเมื่ออัลลอฮ์ทรงตรัสเกี่ยวกับสวนสวรรค์อัลลอฮ์ทิ้งท้ายอายะห์นั้นว่าอุอิดดัตลิลมุตตะกีนสวนสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่มุสลิมเพียงอย่างเดียวถึงแม้อัลลอฮีนอามานูวะอามิลุศอลิฮาตก็คือบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอามัลซอลิฮ์จะได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์แต่สวนสวรรค์ที่แท้จริงนั้นถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดามุตตะกีนแต่ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเกี่ยวกับนรกอัลลอฮ์ทิ้งท้ายอายะห์อุอิดดัตลิลกาฟิรินนรกนั้นถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทีนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องใส่ question mark
ก็คือเครื่องหมายคำถามว่าแล้วเราผู้ซึ่งเข้าใจศาสนาเราจะยอมหรือให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเราบนโลกนี้จะตกนรกทั้งที่เราสามารถและมีโอกาสที่จะเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นมาเข้าใจอิสลามดังนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นดาอีจะต้องเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาไม่ว่าจะเผยแผ่ด้วยการพูดการแจกเอกสารการแจกหนังสือหรือเชิญชวนเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามทั้งที่เป็นมุสลิมเดิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเข้าใจอิสลามหวนกลับมาสู่คุณงามความดีที่ปรากฏอยู่ในอิสลามเถิดพี่น้องครับในวันศุกร์คุณงามความดีทั้งหลายถูกรวบรวมให้อยู่ในค่ำคืนวันศุกร์และวันศุกร์หนึ่งในนั้นก็คือการศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการบริจาคทำทานการอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะอ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีและสิ่งดีๆทั้งหลายขอให้เราปฏิบัติให้มากๆในวันศุกร์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอายะห์ที่เราทุกคนคุ้นและได้ยินได้ฟังเสมอก็คือแท้จริงอัลลอฮ์นั้นและบรรดามะลาอิกะฮ์ต่างประสาทพรต่างศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็เลยเรียกบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงศอลาวาตและสลามแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอกาสนี้ย่อมเป็นโอกาสที่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราและเราจะต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราขอนั้นอัลลอฮ์ทรงกอบูลทรงตอบรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวของบรรดามุสลิมีนทั้งหลายทั่วโลกตามเวลาของแต่ละประเทศล้วนขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษแก่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมมะอะอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนوأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين